Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, fafataha Allahu alaina, falam naghnam dhahaban wala wariqa, ghanimna al-mata' wal-ta'am wal-thiyab, thumma intalaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdun lah, wahabahu lahu rajulun min Juzam yud'a Rifa'ah bin Zaid min Bani Dubai. Falamma nazalna al-wadi qama 'abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah, farumiya bisahmin fakana fihi hadfuh, فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصد. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, kami sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk ikut sama Nabi dalam perang Khaybar. Khaybar ni tempat Yahudi. Sahabat-sahabat dengan Nabi sama-sama turun dalam perang Khaybar. Fafataha Allahu alaina, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Nabi dan tentera Islam menang dalam perang Khaybar itu. Falam naghnam zahaban wala wariqa, dan apabila menang, harta rampasan yang ada tu kami tak ambil emas dan perak. Ghanimna al-mata' wat-ta'am wat-thiyab, yang kami ambil cumalah barang-barang rumah, makanan dan pakaian. Ini ceritanya Nabi pergi perang Khaybar, turun sama-sama dengan sahabat. Nabi menang dalam perang Khaybar lawan Yahudi ini. Nabi menang.
Bila menang ni harta kepunyaan orang kafir yang kalah ni dia jadi ghanimah, dia jadi harta rampasan perang. Dalam banyak-banyak harta ni meh dengan perak Nabi tak ambil. Sebaliknya yang Nabi ambil ni al-mata', barang-barang keperluan dalam rumah, wa ta'am, makanan, wa thiyab, dan juga pakaian. Summan talaqna ila al-wadi, bila habis perang kami kutip-kutip ni barang-barang yang disebutkan tadi, kutip barang-barang rumah, kutip makanan, kutip pakaian, semua kami pun bertolak meninggalkan medan perang Khaybar. Kami pergi berhimpun di satu wadi, di satu kawasan lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Nabi semasa turun dalam perang Khaybar tu Nabi bawa seorang khadam. Nabi bawa satu hamba, satu khadam. Wahabahu lahu rajulun min Juzam. Yang hamba tu dihadiahkan oleh satu orang laki-laki daripada keturunan Juzam, daripada suku, daripada puak Juzam. Nabi ada terima satu pemberian seorang hamba. Dia ni pergi bagi dekat Nabi. Yud'a Rifa'at bin Zaid min Bani Tubaib. Orang yang bagi hadiah hamba dekat Nabi ni nama dia Rifa'ah bin Zaid. Jadi Nabi masa pergi dalam perang Khaybar ni, Nabi bawa hamba ni, hamba yang dihadiahkan orang kepada Nabi. Nabi bawa hamba ni pergi sekali untuk nak bantu Nabi dalam perang lawan Yahudi di Khaybar ini. Falamma nazalna al-wadi, Abu Hurairah kata bila kami sampai di lembah tu, kami pun berhenti di situ, buat turun barang-barang daripada kenderaan kami semua buat turun. Qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlah. Hamba Nabi tadi ni pun, hamba yang dihadiahkan kepada Nabi ini pun, dia pun pergi ambil pelana daripada atas kuda hak Nabi naik ni, pergi duk cabut pelana tu nak buang, sebab depa nak berhenti, nak berehat di situ. Tengah dia duk cabut pelana daripada kuda Nabi nak buang, nak letak di bawah ni, farumiya bisahmin, tiba-tiba dia kena panah. Musuh yang katanya dah kalah dalam perang di Khaybar tadi, rupanya ada lagi saki-baki yang tak kalah, mereka ikut di belakang kumpulan Nabi SAW ni. Bila tengok dah Nabi dan sahabat-sahabat berhenti nak berehat di wadi itu, di lembah itu, mereka ambil kesempatan tu, mereka pukul curi. Lepas satu anak panah tu pula cacak kena hamba Nabi ni, hamba yang orang hadiah kepada Nabi ni, kena ke dia. Fakana fihi hadfuh, kena serta-merta mati hamba tu. Faqulna hani'an lahu syahadah ya Rasulullah. Bila mereka pergi tengok mati dah dia ni, mereka kata dekat Nabi, hani'an lah, untunglah dia ni, berbahagialah dia ni. Lahu syahadah ya Rasulullah, dia dapat syahid ya Rasulullah. Sahabat-sahabat ni bila tengok baru habis perang, tiba-tiba kena panah secara curi daripada musuh, kena turun rebah, terus mati. Sahabat-sahabat Nabi ni pergi kata dekat Nabi, mereka kata lahu syahadah, dia ni dapat mati syahid ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla, tapi Nabi pula kata dah, Nabi kata dia tidak syahid. Ni hamba ni tadi ni, hamba Nabi yang Nabi bawa pergi turun perang sama dengan Nabi ni. Masa perang tadi ni dia nampak lawan sungguh-sungguh dan sebagainya, dan kemenangan memihak kepada tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi. Dia ni yang tadi nampak berperang sungguh-sungguh bagi pihak Islam ni, bila dah habis perang main nak berehat, tengah duk angkat pelana kuda nak ambil letak di bawah, tiba-tiba kena panah. Sahabat Nabi kata syahid dia ni. Nabi kata kalla, Nabi kata dah, dia ni tak syahid. Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadih, Nabi kata demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada dekat Tuhan. Inna syamlata lataltahibu alaihi narah, Nabi kata sesungguhnya aku dapat nampak api duk menyala keluar daripada baju hak dia pakai.
Nabi kata. Ni hamba aku yang hampa kata dia mati syahid ni. Nabi kata kalla. Nabi kata dah, dia ni tak syahid. Sebaliknya dia mati ni lah ni. Lah ni aku duk nampak api duk terbit keluar daripada baju dia pakai. Akhadhaha minal ghanaim yawma Khaybar. Nabi kata kerana baju dia pakai tu baju yang dia curi daripada harta rampasan perang yang kita belum bahagi lagi. Qala fa fazi'an nas. Kata Abu Hurairah, bila Nabi kata lugu tu, sahabat-sahabat dia terkejut belakang. Maka terkejut habis. Faja'a rajulun bi syirakin aw syirakaini. Faqala ya Rasulullah asabtu yawma Khaybar. Dalam pada pakat duk terkejut tu, muncul satu orang sahabat lain. Di tangan dia ada seutas ataupun dua utas tali. Dia pergi dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah asabtu yawma Khaybar. Dia kata ya Rasulullah, tali ni pun aku ambil daripada harta rampasan dalam perang Khaybar. Sahabat seorang lagi ni, dia pun gagal juga. Dia pun ambil dulu. Ambil tali aja, bukan ada ambil apa mai ketui perak apa dah, ambil tali aja, gamak berkenan sangat. Kok takut tak lagi masa bahagi, tak lagi tali tu tak dapat ke dia. Kok dapat ke orang lain, ambil dulu. Bukan niat nak curi, ambil dulu. Bila tengok satu orang sahabat yang sama-sama dengan dia duk perang tadi ni, yang nampak sungguh-sungguh masa duk lawan perang tadi ni, tiba-tiba kena panah curi dan sebagainya, sahabat-sahabat kata alhamdulillah dia ni mati syahid. Nabi kata kalla. Nabi kata tak, dia ni tak syahid. Pasal apa? Pasal baju yang dia pakai tu baju yang dia curi daripada harta rampasan perang yang aku belum bahagi lagi. Dia ambil dulu. Aku dapat tengok daripada baju tu duk terbit api neraka. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat seorang lagi ni, dia juga ada ambil lebih dulu sebelum dibahagikan, ambil tali aja. Dan dia pergi depan Nabi, ya Rasulullah asabtu yawma Khaybar. Dia kata ya Rasulullah, aku pun gagal juga benda ni. Hasil daripada rampasan perang Khaybar ni aku pun ambil dulu benda ni, tali ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata syirakun min nar. Nabi kata tali ni juga tak kena gaya, dia menjadi tali daripada neraka. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ni, banyak hadis yang seumpama ni kita dah baca pun banyak dah, tapi cerita macam lain sikit. Ni lagi satu hadis, cerita yang lebih kurang beberapa hadis yang kita dah baca sebelum ni. Cerita apa? Cerita ambil barang yang bukan hak dia. Kesimpulan daripada hadis ni, yang pertama, kesalahan yang dianggap kecil oleh kita rupa-rupanya besar di sisi Allah. Ini satu. Kadang-kadang kita duk anggap benda tu kecil, Tuhan melihat itu benda besar. Kadang-kadang kita tahu benda tu tak boleh, agama tak bagi buat. Kadang-kadang kita tahu benda tu salah. Pasal apa? Dalam Quran, dalam hadis ada menyebutkan benda tu salah, tapi kita duk buat. Kadang-kadang kita buat ni pasal kita duk ingat bukan dosa besar. Kadang-kadang kita duk buat ni, orang putih kata kita ni take for granted. Kita buat ambil mudah. Rupa-rupanya ada benda yang kita ambil mudah, ada benda yang kita anggap kecil, ada benda yang kita ingat tak ada apa-apa, di sisi Allah itu besar. Sama dengan sahabat tadi ni, dengan hamba yang dihadiahkan orang kepada Nabi tadi ni, dia tengok baju berapa ringgit sangat, baju selai, dia ambil pakai baju tu, dia ingat benda ni tak besar mana. Rupa-rupanya benda tu menyebabkan mati dia tu jadi mati tak elok. Kesimpulan yang pertama, pada kesalahan yang kadang-kadang kita anggap kecil, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna dia apa, tuan-tuan? Makna dia tak sah buat benda salah. Walau kecil, walau apa, kalau benda tu salah, tak sah buat.
Kesimpulan yang kedua, silap yang sikit di dunia kadang-kadang boleh bawa akibat besar di akhirat. Kesimpulan yang kedua, silap yang kecil di dunia kadang-kadang dia bawa akibat besar di akhirat. Maka oleh itu sedaya upaya cuba tak usah buat silap. Cuba. Kesimpulan yang ketiga, menyelesai dulu pendapatan. Menyelesai kematian tak ada guna. Sahabat yang seorang ni bila tengok-tengok hamba yang dihadiahkan orang kepada Nabi ni mati kena panah, Nabi kata dia ni tidak syahid. Pasal apa? Pasal baju hak dia pakai ni baju yang dia ambil sebelum dibahagikan. Aku dapat tengok api terbit keluar daripada baju hak dia pakai. Sahabat hak seorang lagi ni bila dengar macam tu dia terus rasa menyesal, berasa silap. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni ada tali ni pun aku ambil daripada harta rampasan yang belum bahagi. Dia menyelesai dulu pendapatan. Kesimpulan yang keempat ialah sahabat hati mereka mudah disentuh dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata sahabat Nabi ini hati mereka ni kira halus. Satu ayat yang Nabi cakap mampu meruntuhkan ego dalam diri mereka. Mereka terus mengaku kesilapan yang mereka buat. Maknanya sahabat mudah tersentuh hati dengan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran bagi kita ialah biar kita jadi macam sahabat ni. Bila dengar satu ayat Quran, bila dengar satu hadis Nabi, ingat-ingat ayat tu dan hadis tu untuk kita. Kita ikut kebaikan untuk kita. Kita bantah malah petaka kesenakan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 59. Muka surat 59. Surah Ad-Dukhan Makkiyah. Malam ni insya-Allah kita akan baca Surah Ad-Dukhan yang diturunkan di Makkah, mengandungi 59 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Dia mula dengan dua huruf qasam. Kata dia Allah yang terlebih ketahui. Wal kitabil mubin. Demi kitab Quran yang menzahirkan halal daripada haram. Tunggu tengok ayat Quran ni. Kalau dalam bahasa tafsirnya dia kata jami' mani'. Dia kata jami' mani'. Maksudnya ayat Quran ni dia kejar. Ayat Quran ni dia kejar, kemudian dia tak longgar. Baca tu kemas. Tuhan buat ayat ni, Tuhan buat turun ayat ni dekat kita. Bila kita baca ni berasa kejap ayat Quran ni. Tuhan mulakan ayat ni dengan ha, mim, dua huruf potong. Tuhan kata wal kitabil mubin. Demi kitab, yakni Al-Quran Al-Mubin, yang terang nyata menzahirkan halal daripada haram. Bila kita baca Quran, ayat Quran ni tak ada nak celaru apa dah. Bila dia sebut dalam ayat tu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ayat tu clear. Innamal khamru, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, semua benda ni rijsun, keji, kotor, tak elok. Min amali syaitan, ini amal syaitan. Fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi. Clear ayat tu. Maknanya benda yang Allah sebut dalam ayat tu haram, tak boleh. Tak boleh, tak boleh tak. Orang Islam dia kena firm, dia kena tegas, dia kena apa Allah kata sami'na wa ata'na. Habis.
Maka dengan kerana itu Allah kata dalam ayat ni wal kitabil mubin. Quran itu adalah kitab yang zahir, yang jelas segala hukumnya sama ada halal ataupun haram. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahawasanya kami telah turun akan dia, yakni akan Quran itu pada malam yang penuh barakah. Tuhan kata Quran ini sesuai dia sebagai kitab yang mulia. Kami pilih malam nak buat turun Quran ni pun kami pilih malam yang penuh barakah. Dia tak turun sebarang malam. Dia tak turun tak tentu malam. Allah pilih ni malam yang nak dijadikan malam nuzul Al-Quran. Nak dijadikan malam Allah nak mula buat turun Quran ni. Malam tu pun malam yang Allah memang pilih malam istimewa. Begitu. Yakni malam Lailatul Qadar. Riwayat daripada Qatadah, kata dia turun suhuf Ibrahim pada awal malam Ramadan. Qatadah, satu orang ulama tafsir, dia menceritakan, kata dia suhuf, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dia panggil suhuf. Kitab yang diturun kepada Nabi Ibrahim ataupun suhuf Nabi Ibrahim, Allah buat turun dekat dia pada malam awal Ramadan. Suhuf Ibrahim turun sedah, sekaligus turun komplit semua sekali. Begitu. Dan turun Taurat di dalam malam yang ke-6 Ramadan. Kitab Taurat turun 6 Ramadan. Taurat pun turun sedah sekaligus komplit semua sekali. Dan Zabur turun pada malam 12 Ramadan. Zabur Tuhan buat turun pada malam 12 Ramadan. Dan Quran turun pada malam 24 Ramadan ataupun malam nisfu Sya'ban dan sebagainya. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata Quran turun malam 17, ada kata Quran turun pada malam 27, ada kata Quran turun malam 24 dan sebagainya. Cuma jumhur kata turun bulan Ramadan. Dan malam Quran mula-mula turun itu malam Lailatul Qadar pada tahun itu. Gitu. Dan turun padanya daripada Ummil Kitab di Lauh Mahfuz, daripada langit yang ketujuh kepada langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz, Quran turun 30 juzuk sampai ke langit dunia. Daripada langit dunia turun mai dekat Nabi Muhammad, dia turun sikit dalam tempoh masa 23 tahun. Baru habis 30 juzuk Quran turun. Daripada Lauh Mahfuz mai sampai ke langit dunia 30 juzuk sekali turun. Daripada langit dunia mai dekat Nabi Muhammad sikit-sikit. Begitu. Maka sebab dinamakan Lailatul Qadar adalah kerana Allah Subhanahu wa taala mengqadar, yakni mentakdirkan padanya barang yang dikehendaki sampai tahun depan. Ini satu pendapat ulama. Dia kata bila mai saja Lailatul Qadar, maka pada malam itu Allah akan susun segala jadual kita untuk nak mai Lailatul Qadar tahun depan pula. Setahun punya jadual ditentukan pada malam itu. Yakni daripada maut dan ajal, rezeki dan orang yang akan pergi haji pada tahun itu dengan nama mereka itu dan nama bapa mereka itu, diserah surat itu kepada malaikat yang 4. Dia kata. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, Allah menentukan, Allah mentakdirkan beberapa perkara ke atas manusia yang ada ni, daripada ajal maut dia, bila dia nak mati, bila dia jadi tak jadi pergi Mekah tahun ni dan sebagainya, ditentukan pada malam itu. Sampai tahun depan pula ditentukan pula untuk setahun, sampai tahun depan pula ditentukan pula untuk setahun. Itu satu pendapat di kalangan ulama. Begitu. Firman Allah, inna kunna munzirin, bahawasanya kami menakuti sekalian. Tuhan kata dengan turunnya Al-Quran ini, kunna munzirin, kami bagi peringatan kepada manusia. Tuan, kita duduk main masjid, duduk main surau, duduk mengaji tafsir dan sebagainya ni, kita adalah orang yang selalu peringat diri kita. Orang yang tak boleh bagi masa untuk nak pergi masjid, untuk nak pergi surau, untuk nak dengar ayat Quran dibacakan dan sebagainya, dia adalah orang yang tak mau peringat diri dia. Kita ni tentang manusia. Berapa kali kita duduk dengar orang ceramah, orang baca kitab, duduk habang. Kita ni insan. Insan diambil daripada perkataan nasiyan.
Nun tiniyah, nasiyah. Nasiyah makna dia lupa. Insan makna dia pelupa. Sesuai kita ni manusia, insan, kita ni selalu lupa, kita ni nak kena selalu orang peringat kita. Kalau tidak lupa. Nak main mengaji malam ni, orang peringat, tak peringat lupa. Ni nak main mengaji malam ni, kena orang peringat. Ada di kalangan kita bini peringat. Ada kata, abang malam ni bukan Rabu minggu pertama, bukan ada kuliah, ada suruh Taman Krian. Oh, sungguh, baru lompat pergi mandi. Kalau bini tak peringat, terlupa. Jadi manusia ni kadang-kadang lupa. Oleh kerana kita tahu kita manusia, kita selalu lupa, maka kita kena selalu peringat diri kita. Maka peringatan paling baik ialah peringatan yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi. Itu peringatan paling baik. Bila baca ayat Quran, dia main seriau. Dia main dan kita perbetul balik mana-mana yang tersilap. Sebab Nabi SAW kata manusia ni kalau sekiranya 3 hari 3 malam tak ada dengar satu nasihat agama, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, dititik dalam hatinya satu titik hitam. 3 hari tak dengar apa ayat Quran, apa tak ada dengar apa hadis Nabi, baca apa pun tak ada dengar apa pun, sembang pasal-pasal agama pun tak ada. 3 hari 3 malam kira tak tahu apa jadi kat kita ni. Hidup lagu lembu kebau gitu aja, makan minum tidur bangkit lagu tu aja, tak ada peringatan untuk agama. Dalam 3 hari 3 malam tak ada, telinga kita tak terima sebarang nasihat agama, ayat Quran hadis apa pun tak terima. Nabi kata nukita fi qalbihi nuktatun sauda, dititik dalam hati dia satu titik hitam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya, yakni pada malam itu, pada Lailatul Qadar itu, diselesai tiap-tiap kerja yang tetap di dalam tahun itu. Pada malam itu, maka disusun jadual kita komplit sampailah kepada Lailatul Qadar tahun depan. Pada malam itu dibereskan jadual setahun kita. Pada malam itu ditentukan kita nak mati ke tak dalam tempoh setahun sebelum Lailatul Qadar yang nak main ni. Kita nak mati tak dalam tempoh itu? Ditentukan. Ditentukan daripada rezeki, daripada ajal dan lainnya, dan lain daripada keduanya. Bukan sahaja rezeki, ajal, maut, bahkan lain-lain daripada itu juga ditentukan pada malam itu, sehingga seumpama malam itu tahun hadapannya. Firman Allah, amram min indina, akan kerja daripada sisi kami, tiada boleh berubah dan tiada boleh batal. Bila Tuhan takdirkan benda tu tak berubah. Bila Tuhan takdirkan benda tu tidak akan terbatal. Tuhan very firm. Kalau dia kata yes, bermakna yes. Kalau dia kata no, bermakna no. Kalau dia kata mati tahun tu, mati tahun tu. Tuhan dia tak ubah. Dia last minute dia tak ubah. Manusia boleh ubah. Manusia mula abang dah kata hang nanti jadi calon tahun ni. Dia nak tengok orang lain naik. Dia boleh jadi, tuan-tuan. Dia abang dah hang akan dilantik jadi exco, tetap tak lekat nama. Sampai semalam abang kata aku exco, macam mana pagi ni jadi dah? Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia kata hang akan mati pada berapa hari, bulan berapa, hari apa, pukul berapa, jam berapa, saat berapa, on the dot, orang putih kata, tepat pada yang Tuhan kata tu, jalan benar tu. Tetapi tiada ada dapat tiada. Dia kata tak dapat tidak, jadual Tuhan mesti dipatuhi. Tak ada satu orang boleh bengkiang, boleh bantah, boleh bangkang, tak ada satu orang boleh. Kalau Tuhan kata hang akan mati pada hari bulan sekian-sekian, jam sekian-sekian. Tapi oleh kerana kita orang kaya, kita buat keluar duit kita ratus-ratus ribu, panggil doktor pakar yang paling pandai dalam dunia, mai duk tepi kita, hang jaga jangan bagi aku mati. Mati juga. Tak boleh bangkang jadual Tuhan. Begitu. Daripada jatuhnya pada tahun itu barang yang diqadar dan ditakdirkan Allah dan diqadar olehnya. Apa yang Tuhan tentukan di dalam qada dan qadar Tuhan, benda tu tentu akan jadi. Tak ada siapa boleh duduk negotiate, duk minta supaya ubah apa yang Tuhan tentukan. Dahsyat tuan-tuan. Yang kata Tuhan kita ni dahsyat. Yang kata Tuhan kita ni, patutkah kita buat main-main dengan dia?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, inna kunna mursilin rahmatan min rabbik. Bahawasanya adalah kami suruh sekalian akan rasul kami, yakni Muhammad dan mereka yang terdahulu daripada Muhammad, kerana rahmat, kerana kasih sayang daripada Tuhan engkau dengan segala manusia, yakni disuruh rasul kepada mereka itu. Itu dia. Tuhan kata, aku hantar Nabi pergi terang dekat hampa macam mana cara nak hidup di atas dunia. Itu tanda rahmat kami kepada hampa. Tuhan, Nabi itu rahmat, rahmatan lil alamin. Dia rahmat kepada seluruh alam. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita duduk dalam masyarakat kita ni tak ada sekolah, tak ada cikgu. Apa nak jadi ke kita, apa nak jadi dekat anak cucu keturunan kita. Cikgu tu membawa rahmat. Kerana ada cikgu mai ajak kita, kita reti baca buku. Maka cikgu tu bawa rahmat. Kerana ada cikgu mai ajak kita, kita tak buta huruf. Kerana ada satu guru mai ajak kita, hari ini kita boleh baca Quran. Kerana ada satu guru mai terang dekat kita apa baik apa tak baik, maka hari ini kita hidup, kita tahu mana baik mana buruk. Maka guru tu membawa rahmat dekat kita. Ini kepulauan Nabi SAW. Dia membawa rahmat kepada seluruh alam. Kalau tidak ada Nabi, Quran turun main lagu tu saja, masing-masing baca, masing-masing ambil faham, ikut masing-masing punya faham, melingkup kita. Maka Allah hantar main Nabi, Allah buat turun Quran. Quran itu dibacakan oleh Nabi dan Nabi jelaskan maksud ayat Quran tu. Dan Nabi kata pula lagi, Nabi kata, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa yang cuba duk baca Quran, duk tafsir ikut ra'yu dia, ikut akal dia, maka siap tempat dia api neraka. Nabi kata. Bermakna daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi itu mesti diikuti. Tafsiran Nabi itulah tafsiran yang mesti dipakai. Kalau lepas kita ikut, kita nak faham macam mana, masing-masing dengan faham masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innahu huwas samiul alim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu, dialah Tuhan yang amat mendengar bagi perkataan mereka itu, lagi amat mengetahui bagi perbuatan mereka itu. Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita. Kita bercakap, sama ada bercakap terbit ke mulut ke, bercakap dalam hati ke, Tuhan tahu. Kita bercakap terbit di mulut ni, tuan-tuan, dalam dunia ni berapa ribu bahasa ada. Dalam dunia ni berapa ribu bahasa ada. Tuan-tuan bercakap negeri lain, kita sembang pasal Malaysia saja. Dalam Malaysia ni saja berapa bahasa ada. Melayu ni rumpun Melayu sahaja, dengan cakap Melayu lagu kita, dengan cakap Banjar lagu orang Titi Serong, dengan cakap Jawa lagu orang Selangor, orang Johor. Itu semua rumpun Melayu sahaja ada berapa jenis cakap. Jawa saja, Jawa Halui, Jawa Kasang, Asam Jawa, macam-macam Jawa ada. Tu pun Jawa Halui tak faham Jawa Kasang, Jawa Kasang tak faham Jawa Melayu. Jawa Halui tak faham. Punya banyaknya bahasa. Dalam Malaysia saja berapa banyak bahasa ada. Tuan-tuan nak bercakap dalam dunia ni, Perancis saja ada berapa jenis bahasa, di Jerman saja berapa jenis bahasa. Bahasa apa pun dalam dunia ni Tuhan faham. Bahkan bukan bahasa bercakap, bahasa yang terlintas dalam hati manusia, Tuhan faham. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dia kata, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia Tuhan yang mendengar bagi perkataan mereka itu. Bercakaplah dalam bahasa apa pun, bahasa terbit di mulut ke, bahasa lintasan hati ke, Tuhan dengar dan Tuhan faham. Lagi mengetahui akan perbuatan mereka itu. Manusia buat apa pun Tuhan tahu. Firman Allah, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang menjadi 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Jika ada kamu itu yakin sekalian keadaan Allah Ta'ala Tuhan yang jadikan 7 langit dan bumi, maka hendaklah kamu yakin bahawa Nabi Muhammad SAW itu Rasul bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau kita boleh terima, kata ni apa hak kita duk tengok nampak ni Allah buat, kenapa kita tak boleh terima Nabi Muhammad itu utusan Allah? Kalau kita boleh terima ni, semua benda hak kita tengok nampak, hak benda kita tengok tak nampak ni, semua ni Tuhan buat. Ada benda kita tengok tak nampak, tapi benda tu ada. Ni segala kuman, segala bakteria, segala virus, segala macam-macam duk bunyi lah ni. Tengok tak nampak, tapi benda tu ada. Apa bukti yang kata benda tu ada? Ada orang sakit. Benda yang kita tengok nampak, benda yang kita tengok tak nampak, benda ni semua Allah Subhanahu Wa Taala buat. Kalau Allah boleh buat benda daripada kasar tengok nampak sampai benda halus tengok tak nampak, kenapa kita tak boleh nak terima Nabi Muhammad tu Allah hantar mai untuk jadi nabi pada kita? Firman Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang mustahak, yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhyi wa yumit, Tuhan yang menghidup dan Tuhan yang mematikan segala benda. Kita hidup pun pasal Tuhan nak bagi kita hidup, kita mati pun pasal Tuhan nak kita mati. Kalau kita dikehendaki oleh Allah mati, kita cuba 1000 daya pun kita tak akan boleh hidup. Kalau Tuhan mau kita hidup, 1000 orang buat rancangan nak mematikan kita, kita tidak akan mati. Yang menghidup dan memati ini Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah itu ialah Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang dahulu kala. Allah itulah Tuhan daripada dulu-dulu sampai lah ni, sampai bila-bila, sampai bila-bila. Allah itulah Tuhan. Tak ada tukar Tuhan lain, tak ada dulu kata pak dia lah, anak dia, aku kata dulu abang dia lah, adik, tak ada, tak ada. Tuhan tu aja, Tuhan yang esa, Tuhan satu tu aja. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Rabbul Alamin. Dialah yang memerintah sejak daripada belum ada Nabi Adam, dia akan terus memerintah sampai habis dunia dibinasakan dengan kiamat. Allah lah yang akan memerintah daripada dulu sampai bila-bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balhum fi syakkin yal'abun. Tetapi mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah, pada syak hati daripada bangkit kubur, tidak yakin, bermain-main mereka itu. Istihza, yakni mengolok-olok dengan engkau ya Muhammad. Tapi yang kata kafir Mekah ni, depa ni cukup teruk. Bukan kata bengkak, bengket depa ni. Oh teruk. Tak boleh faham. Orang lah kata bengket, dia kata bengket ni lagi teruk daripada tak tahu nak apa. Baca ayat Quran berapa banyak pun, teranglah macam mana pun, tidak cukup dengan ayat Quran. Buat main mukjizat pelik-pelik, mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi ni. Nabi suruh tengok pergi ke bulan tu, Nabi buat isyarat dengan jari, lagu tu bulan terbelah dua. Turun main sampai ke kaki bukit. Lepas tu naik balik, pergi tangkup bercantum balik jadi bulan purnama. Depan mata duk tengok. Nabi kata macam mana? Hampa percaya tak kata aku utusan Allah? Tak percaya juga. Bengkak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata balhum fi syakkin yal'abun. Tetapi mereka, yakni kafir Mekah yang Nabi duk dakwah, Nabi duk tarik, Nabi duk ajak, Nabi duk nak bagi resti ni, masih syak hati mereka. Tak percaya dengan bangkit kubur. Tak percaya kata lepas mati nak kena hidup balik. Bermain-main mereka itu, buat main-main pula, istihza pula, buat olok-olok pula dengan Nabi SAW. Maka doa Nabi SAW atas mereka itu, Nabi kata, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Maksudnya, wahai Tuhanku, tolong akan daku dengan 7 tahun kemarau, seperti 7 tahun kemarau Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad pun tak ada arah dah. Bercakap ni daripada cakap elok-elok, terang elok-elok, duk buat tak reti, duk buat tak faham, duk buat main-main dekat Nabi. Nabi pergi bercakap keras sikit pun duk buat tak reti, buat tak faham, duk buat main-main dekat Nabi dan sebagainya. Tidak cukup dengan itu, main kasar dengan Nabi. Kita dah baca dah hadis bagaimana Nabi SAW tengah duk semayang di tepi Kaabah. Kebetulan sehari sebelum Nabi semayang, dekat dengan Kaabah tu dia pas sembelih unta. Perut unta duk lungguk lagi di tepi Kaabah tu.
Nabi tengah duduk sujud semayang, Abu Jahal kata. Dia kata, aku nak tanya hampa ni, siapa di kalangan hampa anak jantan? Abu Jahal dengan unsur provokasinya. Provok. Aku nak tanya hampa, di kalangan hampa ni siapa anak jantan? Kalau betul anak jantan, aku nak tengok hampa pergi ambil perut unta tu, pergi lungguk atas belakang Muhammad yang tengah sujud tu. Siapa boleh buat, dia anak jantan. Maka bangkitlah seorang yang paling bengkak di kalangan mereka ni. Bangkit, dia kata aku boleh buat. Dia kata itu benda kecil. Dia pergi pegang perut unta tu, bila Nabi sujud, dia lungguk atas belakang Nabi. Nabi SAW melamakan sujud dia. Nabi sujud bagi lama. Tahu dah orang lungguk benda potong atas belakang dia, Nabi sujud bagi lama. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang saya duk buat ringkasan ni. Abdullah bin Mas'ud duk tengok benda ni. Dia kata, sorang-sorang dia. Dia kata, aku rasa betapa lemahnya aku hari ni. Pasal apa? Pasal aku tak berani nak pergi pertahan Nabi daripada orang buat lagu tu. Ibnu Mas'ud kata, aku rasa hari ni aku ni halus. Hari ni aku rasa aku ni kerdil. Aku rasa aku hari ni koman sungguh. Pasal orang buat dekat Nabi aku tak boleh pergi pertahan. Tengah dia tu ingat lagu tu, ada orang lari pergi rumah habang dekat anak Nabi, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah lari mai daripada rumah dia. Dia mai dia ambil buang benda potong atas badan pak dia. Masih duduk sujud lagi. Sambil Fatimah ni marah-marah. Habis dia buang semua, Nabi bangkit daripada sujud. Nabi teruskan juga semayang. Sampailah Nabi bagi salam, Nabi terus angkat tangan, Nabi berdoa. Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi kata, ya Allah, binasakan Quraisy. Quraisy ni bangsa Nabi. Nabi cukup sayang dekat bangsa dia. Tapi bila orang buat dekat dia sampai macam tu, Nabi minta, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, kelingkup buah Quraisy ni. Tak guna mereka ni. Mereka tak mau ikut aku tak apa. Tapi pasal apa mereka buat kat aku macam ni? Marah Nabi SAW. Masa orang pergi bubuh perut unta busuk atas belakang Nabi tu, Abu Jahal dan geng dia pakat gelak terhoyong ayam badan mereka ni. Pakat gelak. Tapi bila Nabi bangkit aja, Nabi angkat tangan doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Mereka dengar doa tu masing-masing takut. Tahu takut ke Nabi ni. Nabi terus sambung doa dia, Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Dia sebut nama seorang, 7 orang Nabi sebut. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Masya Allah, dia kata, ke-7 nama yang Nabi sebut, aku tengok sendiri, mampus ke-7 ni semasa perang Badar. Mayat mereka diheret seperti bangkai, dikambuh di dalam qalibi Badrin. Dia kata di dalam lubang di dalam perang Badar. Tonton tengok. Ni tafsir kita dah baca ni lagi sekali dia cerita. Nabi SAW dah sampai satu tahap tak boleh dah. Tak boleh dah dengan mereka ni. Nabi kata, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasaba'i Yusuf. Nabi boleh doa benda ni. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah akan daku dengan 7 tahun kemarau yang kena kepada mereka ni, seperti mana 7 tahun kemarau yang kena kepada Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Nabi minta macam tu. Firman Allah, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Maka nanti-nanti olehmu ya Muhammad. Tuhan terus jawab dekat Nabi lepas Nabi doa ni. Nabi minta aja, Allah terus kata, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Nantilah wahai Muhammad, hari yang akan datang oleh langit dengan asap yang nyata. Maka diterima Allah akan doa Nabi itu. Nabi angkat tangan minta, rupanya Allah tak boleh dengar doa Nabi SAW. Allah terus tunaikan apa yang Nabi minta. Allah kata, tunggu, aku akan buat mai dekat mereka ni semua dukhan. Ini tajuk nama surah yang kita baca ni. Aku akan buat mai dekat mereka ad-dukhan, iaitu kabus. Kabus yang dimaksudkan di sini ialah debu. Bila kemarau sampai tak ada hujan turun, debu ni sampai jadi macam kabus.
punya teruknya kemarau yang Allah hantar main kepada penduduk Mekah yang engkar Nabi SAW. Maka kemarau bumi itu dan bersangatan lapang dengan mereka itu sehingga lihat antara langit dan bumi seperti kelakuan asap daripada debu. Itu dia. Sampailah pada masa tu punya kemarau ni sampai debu tu jadi macam asap orang patah jerami dia lah Ustaz. Sampai debu tu jadi. Dia jadi debu tu dia terbang naik sampai jadi macam asap tu padahal debu. Begitu sekali Allah takdirkan benda menimpa mereka. Dan kelabu mata mereka, kering, tiada hujan. Mata pun masuk debu habis. Dengan kering, dengan air tak ada, dengan susah. Allah Subhanahu Wa Taala buat main bala ni sebagai balasan kepada bantah mereka terhadap Nabi SAW. Yaghshan nas, yakni yang meliputi debu itu akan manusia umpama kabut pagi-pagi. Seumpama kita bangkit pagi tengok kabut tu macam tu keadaan debu kerana kemarau yang melanda Mekah pada masa itu. Hadza azabun alim. Maka kata mereka itu, puak-puak kafir Mekah ni bila kena azab yang macam tu, depa kata hadza azabun alim. Ini azab yang sangat menyakitkan. Dia kata, dia kata tahu macam ni. Kata mereka, Rabbana kshif 'anna al-'azaba inna mu'minun. Kata mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah tu, wahai Tuhan kami, bukakan, yakni angkatkan daripada kami akan azab ini, bahawasanya kami beriman sekalian. Yakni sebenar akan Nabi engkau. Mereka mengaku kata kami akan beriman. Kalau sekiranya kemarau ni Tuhan ambil balik, sama dengan Allah hentikan kemarau dan debu ni, sama-sama tu juga kami beriman dan kami terima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi engkau. Biasalah manusia. Manusia ni kita tergelak dekat puak kafir Mekah ni. Kita apa sokak? Kita apa sokak lah. Lagi tak kena sakit. Dia cakap sakit. Allah. Mulut ni doa Allah saja. Allah dulu. Teringat nak bangkit semayang malam, sujud pun lama lah, tak pernah sujud lama lagu tu. Sujud ni punya lama, subhana rabbiyal a'la ni pun baca dah hati pula duk ingat, ya Allah, aku serah diri padamu, ya Allah, aku minta lah bagilah lega penyakit dia pada aku, ya Allah. Tak cukup dengan yang tu, bangkit pula lagi tengah malam semayang, minta lagi, ya Allah, kalaulah sekiranya benda penyakit ni boleh hilang daripada aku betul-betul aku nak mengaji agama lah, aku macam-macam. Ingat benda baik saja. Demikian yang dikatakan manusia, bukan kafir Mekah saja, manusia perangai macam tu. Bila Allah wa amai ad-dukhan, bila Allah wa amai debu kemarau yang cukup dahsyat ni, masing-masing terus kata hadza azabun alim. Depa kata ni bukan dia kemarau biasa ni azab ni, azab Tuhan buat mai. Terus pula kata Rabbana kshif 'anna al-azab inna mu'minun. Ya Allah, tolong angkat buanglah semua azab bala debu kemarau ni semua, bagi clear buang semua, kami akan jadi orang beriman sungguh-sungguh lepas ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, anna lahumuz dzikra wa qad ja'akum rasulun mubin. Betapa bagi mereka itu ingat akan iman ketika turun azab. Tuhan pun, Tuhan kata dah, cuba tengok Ustaz, aku baru buat main azab sikit aja dan teringatkan aku. Tuhan kata, dan sungguh telah datang akan mereka itu oleh rasul yang nyata risalahnya. Padahal Nabi mai dekat mereka terang-terang duk baca Quran bagi mereka dengar. Terang-terang ayat tu mereka dengar, mereka tahu ini bukan manusia punya buat. Ini mesti mai daripada satu sumber yang cukup hebat. Mereka harap bila mereka dengar ayat ni, mereka tahu ayat ni manusia bolehkah reka macam ni punya sedap. Mereka tahu ni bukan manusia punya reka. Mereka tahu ni mesti ada satu kuasa lain bagi dekat Nabi benda ni. Pun tak mau percaya juga. Bukan setakat tak percaya, mereka pergi cari pula ahli syair mereka, mai suruh karang satu syair paling hebat, hampir lawan dengan apa yang Muhammad duk baca ni.
Ternyata ahli syair mereka bila sampai di depan Nabi, sampai Nabi baca surah Fussilat, bila dengar saja Al-Walid bin Mughirah, ahli sastra mereka ni, dengar saja terus tak erti nak kata apa, balik ayat 16 itu aja. Dia tanya macam mana hang baca tak syair yang hang karang hebat tadi? Dia kata aku tak ada baca, sebaliknya Muhammad baca ayat dia dulu. Ternyata apa yang Muhammad baca itu bukan cakap manusia, ini mesti mai daripada satu kuasa yang luar biasa. Orang yang mereka sanjung sebagai ahli sastra dalam bahasa Arab mereka sendiri, balik pergi kata lagu tu, tak mau pakai juga. Ternyata risalah Nabi itu sudah jelas, yang sepatutnya boleh terima dah, tapi tak mau terima. Yang ni tiada manfaat akan iman ketika turun azab. Tuhan kata dah mai dah azab ni baru abang nak beriman, tak ada manfaat dah iman hampa ketika itu. Firman Allah, summa tawallau anhu, kemudian berpaling mereka itu daripadanya, yakni daripada Rasul, tiada beriman dengannya. Bila Allah hentikan kemarau tu, tak ikut Nabi juga. Serupa aja. Mereka kata ni bukan azab, bencana alam, silap macam ni. Ni bukan azab, ni bencana alam. Benda ni biasalah, dia nak main-main, dia berhenti-berhenti lagu tu. Dia kata. Bahawa itu yang hampa kata yang ni haza azabun alim, hampa kata ni azab Tuhan yang pedih ni pasal apa? Silap, dia kata. Sebenar-benar bukan azab, yang ni biasalah. Kemarau dia lama-lama sekali dia main. Jadi lagu tu. Tak beriman juga dengan Nabi. Wa qalu mu'allamun majnun, dan kata mereka itu, yang ni kafir-kafir Mekah itu, Muhammad itu orang ajak akan dia, lagi dia ni gila. Oh, bukan cakap tak beriman. Dia kata pula Nabi Muhammad ni mu'allam. Mu'allam ni maksudnya ada satu orang main duk ajak dia. Tu yang dia duk pandai cakap tu. Muhammad ni, dia ni bukan apa-apa. Dia ni mesti ada ni satu orang duk ajak dia ni. Itu sebab dia boleh duk cakap pandai macam tu. Majnun. Bahkan Muhammad ni betul-betul dia ni gila, dia kata. Begitu. Yakni Quran itu bukan kalam Allah, hanya Muhammad pergi belajar kepada siapa-siapa. Firman Allah, inna kashiful azabi qadilah, bahawasanya kami, yakni Allah buka sekalian akan azab lapang daripada kamu itu pada zaman yang sedikit, maka buka daripada mereka itu. Tuhan kata setelah aku ambil kemarau yang teruk tu, aku angkat sikit aja, baru angkat sikit aja terus lupa pada Tuhan. Sikit baru aku angkat. Aku belum angkat semua lagi. Baru angkat sikit. Dia berasa lega sikit. Lega tu terus nak bantah Tuhan. Innakum a'idun, bahawasanya kamu itu akan kembali sekalian kepada kufur kamu. Tuhan kata aku angkat sikit saja hampa dan nak bantah aku balik. Maka betul kembali mereka itu kepada kufur semula. Betul macam Tuhan kata dekat Nabi, macam itulah jadi kepada mereka ni. Betul. Tuan-tuan, macam apa Tuhan kata betul? Pasal Tuhan buat manusia, jadi Tuhan tahu dah perangai manusia. Berapa kali dah kita doa abang kan? Engineer Jepun, dia buat enjin Toyota. Dia tahu apa kelemahan Toyota. Engineer Korea, dia buat enjin Kia. Dia tahu apa kelemahan kereta Kia. Engineer Jerman, dia buat enjin Mercedes. Dia tahu apa kelemahan Mercedes. Dia buat, dia tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat manusia. Dia tahu di mana kelemahan manusia. Maka Allah habaq tiap-tiap dah manusia ni lagu ni cerita dia. Kalau dia terkapit, dia ingat kat aku. Lepas sikit dia lupa kat aku. Tuhan kata dah. Macam yang Tuhan kata, macam itulah yang jadi dekat manusia. Tak lari satu pun pun dengan apa yang Tuhan kata. Begitu. Firman Allah, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun, dan sebut olehmu ya Muhammad, hari yang kami pukul, yang kami hantam akan sebagai pukul besar ke atas mereka itu, bahawasanya kami seksa sekalian, iaitu pada hari perang Badar. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dekat Nabi Muhammad, tolong bagi ingat balik sahabat-sahabat yang Islam ni, bagi tahu balik cerita macam mana masa perang Badar kita bagi kalah orang-orang kafir, walaupun orang Islam jumlah sikit pada masa itu. Ada kata 300, ada kata 313, ada kata 317, ada hadis kata 319. Yang pentingnya tak sampai 400. Tentera musuh tu 1000, ada kata 1000 lebih sikit.
Maknanya nisbah tentera Islam yang pergi dalam perang Badar, seorang kena bunuh 3 orang musuh. Ataupun 4 orang musuh. Pun begitu, Allah bagi menang kepada tentera Islam. Dan Allah takdirkan tentera-tentera musuh semua kena teruk dalam perang Badar. Ke-7 orang yang kita sebut dalam hadis tadi, mati di dalam perang Badar. Pada 17 Ramadan, perang Badar itu berlaku. Rasulullah SAW pukul besar, bunuh 70 dan tawan 70 daripada orang-orang besar Makkah itu. Masa berlaku perang Badar itu 70 orang dibunuh. Dan yang lain tu ada yang ditangkap dan sebagainya, ada yang lari dan habis semua, maknanya menang Islam di dalam perang Badar. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun. Dia mai cerita lain pula, dan sesungguhnya telah kami bala, telah kami uji dahulu daripada mereka, yakni daripada orang-orang Arab itu akan kaum Fir'aun. Tuhan kata, Muhammad bagi ingat dekat sahabat-sahabat kamu, bukan mereka saja kena uji. Sejak daripada zaman Nabi Musa dulu dah kena uji dah. Mereka diuji, terpaksa berhadapan dengan Fir'aun. Dia kata, waja'ahum rasulun karim, dan datang akan mereka itu oleh rasul yang mulia daripada Allah, iaitu Musa alaihissalam. Tuhan kata dulu, masa zaman Bani Israel dulu, mereka diperintah oleh Fir'aun. Allah hantar Nabi Musa di dekat mereka dengan tujuan supaya Nabi Musa ni membawa risalah Allah dan nak menyelamatkan Bani Israel daripada duk kena perbudak dengan Fir'aun. An addu ilayya ibadallah, bahawa berkata Musa, tunai oleh kamu kepada aku, hai segala hamba Allah, dengan taat ikut kepada barang yang aku seru kamu kepadanya, daripada iman kepada Allah dan sembahnya, dan jangan sembah selain daripada Allah seperti asnam dan sebagainya. Nabi Musa alaihi salam bila dibangkitkan untuk jadi nabi kepada Bani Israel, yang pada masa itu Fir'aun berkuasa dengan zalimnya, Nabi Musa pergi habaq dekat mereka ni semua, dekat Bani Israel ni. Dia kata, mailah semua hampa ni sembah Allah. Allah Tuhan aku, Tuhan hampa semua. Mai sembah Allah, ikut apa yang Tuhan kata, jangan duk buat benda yang Tuhan larang. Dan aku nak minta dekat hampa, jangan sembah asnam, jangan sembah berhala. Inni lakum rasulun amin, bahawasanya aku, yakni Musa, bagi kamu itu pesuruh Allah yang kepercayaan atas yang disuruh dengannya. Dia kata, aku ni adalah Rasulullah, utusan Allah yang dipercayai. Ikutlah aku bukan nak tipu hamba. Wa alla ta'lu 'ala Allah, dan bahawa jangan kamu meninggi diri, yakni takbur atas Allah. Nabi Musa kata, jangan sombong dengan Tuhan. Kita tak terlawan dengan Tuhan ni. Sombong macam mana pun tak boleh buat apa. Tuhan tetap Tuhan juga. Kita lawan dia, kita binasa. Dengan tinggal beriman dan tinggal taat dengan dia. Jangan duk buat sombong, tak mau nak beriman dengan Allah. Jangan duk buat sombong, duk bantah Allah. Jangan. Dia kata, tak ada guna kita sombong dengan Allah. Mai kita taat kepada Allah. Inni atikum bisultanim mubin, bahwasanya aku, yakni Musa, nak datang akan kamu dengan keterangan yang nyata. Dia kata, ni aku mai ni, aku bawa mukjizat terang nyata depan hamba. Mukjizat dia yang paling besar ialah tungkat dia. Terang-terang depan mata, lempak tungkat, tukar jadi ulang besar. Bila habis semua selesai, balik jadi tungkat balik. Terang-terang depan mata tunjuk. Tak mau percaya juga. Atas sebenar, aku menjadi rasul kepada kamu. Maka janji mereka itu akan rejamnya dengan batu. Yang kata orang, umat yang hidup pada zaman tu, mereka bukan sahaja tak mau ikut ajakan dan dakwah Nabi Musa, mereka kata pula kat dia, hang mai, kami punggai dengan ketua batu. La ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salam nak pergi pegang tangan mereka, nak tarik mereka daripada jatuh gaung. Nabi Musa pergi dekat mereka, punggai dengan ketua batu. Apa ke satu masalah hampa ni? Aku nak tolong hampa, aku nak selamat hampa, yang hampa bagi ketua batu mai kat aku, pasal apa? Ada orang tu begitu. Dan macam anak-anak kita lah, kita ada anak. Kita duk nasihat dia, kita duk beletiak dia, kita duk cakap kat dia tu pasal kita sayang dia. Dia kata kita benci dia. Dia betul lah. Sayang kita tu kita tunjuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita nasihat dia, jangan duk buat macam ni.
Ayah hantar hang pergi mengaji sekolah agama, bukan suruh hang pergi balon orang sampai mati. Belambak sekolah tu ada, tapi ayah pilih untuk nak hantar hang pergi mengaji agama. Ayah rasa ayah tak dan mengaji agama. Zaman ayah dulu tak ada peluang macam ni. Ayah hantar hang pergi mengaji sekolah agama, pasal ayah mahu hang jadi orang elok, hang jadi orang baik. Ya pergi bunuh orang pasal apa? Lagu tu. Nasihat pak tu dia tak pakai. Dia kata macam-macam balik ke pak dia. Pak saja buat kat saya. Pak memang nak buat tahanan kat saya. Yang abang yang kak dulu, pak hantar pergi mengaji sekolah sains. Abang dah jadi doktor lah ni. Kak dah jadi engineer lah ni. Saya, ayah nak suruh jadi khalifah tahlil aja. Dia kata begitu. Tuan-tuan tahu pasal apa kajian, orang buat kajian. Pasal apa berlaku kadang-kadang benda-benda macam ni di sekolah agama. Pasal apa? Kita sendiri kadang-kadang hantar anak pergi mengaji sekolah agama, dia tak jadi lagu kita mahu. Ayah ni tinggi gunung, tinggi lagi harapan dia. Bukanlah dia harap anak dia ni esok satu hari pergi jadi tok guru hebat tak mana dah. Sekurang-kurang ni hampir mengaji agama, hang reti agama. Sekurang-kurangnya yang tu aja ayah punya matlamat ni. Anak tak habis. Anak pada awal dia tak habis dah, daripada awal, daripada ayah dia abang kat dia kata, ayah nak hantar pergi pondok mana kan. Dan muka sebek macam apa ni. Dia kata cik tak habis. Ayah dia kata hang kena pergi. Cik tak habis. Ayah dia kata hang mau tak mau aku mau hang pergi. Ayah ni dia veto anak tu. Tak apalah, dia tak wanilah lawan ayah dia. Jom kemas-kemas kain baju pergi buat pasal. Kawan tak mau. Pak duk suruh. Itu dia antara sebab pasal apa jadi lagu tu. Dia antara sebab. Bukan semua budak-budak mau mengaji sekolah agama. Dia depan mata dia dulu tengok macam mana orang jadi doktor, macam mana orang jadi engineer, macam mana orang jadi lawyer, macam mana orang jadi, dia dulu tengok tu, dia syok dengan keadaan tu. Pak nak suruh saya pergi pondok. Dia tanya lagu tu. Ambil buku rekod, tunjuk bapak dia, pak tengok saya punya pelajaran sekolah rendah macam mana. Saya tak pernah jatuh lebih pada nombor 5. Saya duduk main 1 sampai 5 ya. Nombor 1 tukar jatuh nombor 2, nombor 3, duduk balik nombor 1. Saya bukan budak tak hati, saya budak cerdik. Pasal apa pak nak pergi saya pergi mengaji di pondok? Budak-budak lah, dia mau lawan kan? Dia lawan. Pak ni tinggi gunung, tinggi lagi harapan dia. Nak anak ni masuk bidang agama. Anak tak mau. Konflik berlaku di situ. Akhirnya bila pergi, salah satu sebab dia berontak, dia tunjuk dalam bentuk tu. Dunia ni tuan-tuan lagu tu lah. Ada pula seorang anak kita ni, kita pergi bagi dia masuk sekolah sains lah, apalah semua, esok pergi jadi engineer kerja dengan company antarabangsa, gaji sampai 25,000 sebulan dan sebagainya. Dia duk marah pak dia pula. Dia kata, ayah kalau bagi saya mengaji sekolah agama dulu bagus. Pula dah pak dia kata hang. Dia duk rasa ni rugilah, dia agama tak ada nak mengaji banyak lah apalah semua. Padahal zaman dia dulu dah ada sekolah agama. Awak ayah tak hantar saya pergi sekolah agama, marah pak dia pasal tak hantar sekolah agama pula. Ada juga macam tu. Tak boleh cakap benda ni tuan-tuan. Kadang-kadang dunia ni lagu tu lah cerita dia. Kadang-kadang ada pula orang, anak ada yang hantar sekolah agama, ada yang hantar pergi sekolah biasa, masuk sekolah sains, masuk sekolah asrama penuh apa-apa semua. Balik mai hak mengaji sekolah sains, sekolah asrama penuh, hak jadi doktor, hak jadi engineer ni punya bagus, akhlak baik, agama bagus dan sebagainya. Yang ustaz ni pula pergi jadi mereng. Ada juga. Dia akhirnya jadi ustaz juga. Dah pak dia bagi mengaji situ, masuk sampai universiti, sampai apa, keluar mai jadi ustaz dan sebagainya. Tapi nampak tak orang nak cantik. Kan? Pening. Kalau bercakap pasal dunia ni pening tuan-tuan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita ni tuan-tuan, kalau anak kita tu kita dorong pi tu semua jadi elok, sujud syukur pada Tuhan. Anak kita hak kita dorong pi tu, hak kita dorong pi belah agama pun jadi elok, hak kita dorong pi belah biasa pun dia jadi engineer pun engineer yang mukmin kepada Allah dan sebagainya, sujud syukur dekat Tuhan. Anugerah paling mahal Tuhan bagi kat kita. Tak semua orang dapat anugerah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Musa alaihi salam pergi nak dakwah kaum dia, depa janji dia, hang masuk kampung kami batu nanti tinggal atas kepala. Depa nak rejam dia dengan batu. Maka kata ia, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
Dan aku, yakni kata Nabi Musa, aku minta berlindung dengan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu semua, daripada bahawa kamu rejam aku dengan batu. Nabi Musa pula kata apa? Tapi aku tetap akan nepi. Tapi aku minta berlindung dengan Allah daripada kena batu ni. Dia tahu dah kalau dia pi, puak ni kata hang masuk kampung kami batu nanti pi kan. Yang kata Nabi Musa alaihissalam ni pula dia kata apa? Aku minta berlindung dengan Tuhan aku, dengan Tuhan hampa semua. Tapi aku tentu pi punya. Tapi aku minta Allah lindung aku daripada ketul batu Allah. Itu dia. Begitu. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan jika tiada kamu membenar akan aku, dia kata kalau hampa tak mau percaya dekat aku sekalipun, kata Nabi Musa, maka tinggal oleh kamu akan aku. Dia kata kalau hampa tak mau terima aku jadi Nabi pun, kalau hampa tak mau percaya kata aku Nabi sekalipun, janganlah duk punggil aku dengan ketul batu. Tinggalkan aku nak buat kerja aku. Tak mau ikut, sudah. Begitu. Jangan kamu menyakiti aku, tapi tiada ditinggal daripada menyakitinya. Dia kata, tak lagu ni, aku tak paksa hamba. Aku nak terang dekat hamba, agama yang aku bawa ni agama Allah. Tuhan aku, Tuhan hampa semua. Dengar dulu aku nak terang. Dah lepas dengar sampai habis, hampa rasa tak mau ikut, Masya Allah, terpulang ke hamba. Tapi minta tolong dengar dulu. Kalau sampai kesudah hampa tak mau ikut pun, jangan buat apa kat aku. Jangan duk punggai aku ketul batu, jangan duk buat bagi aku sakit. Tak mau ikut, sudah. Tapi yang kata umat yang hidup zaman dia ni, mereka kata kami bukan saja tak mau ikut hang, tapi kalau hang mai kami bagi ketul batu. Oh, dia jenis lagu tu. Firman Allah, fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Maka berdoa Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Tuhan dia, bahawasanya segala mereka itu, yakni segala kaum Fir'aun itu kaum yang berdosa, syirik dengan Allah, sembah asnam. Dia pun terus, Nabi Musa pun macam Nabi Muhammad tadi juga, angkat tangan terus sebut dalam doa dia, dia kata anna haula'i qaumun mujrimun. Dia kata ya Allah, depa ni memang jenis nak cari dosa. Lah ni lagu ni lah ya Allah, kalau nak buat mai bala apa kat depa pun buat mai lah. Habis. Maka firman Allah, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Maka berjalan malam olehmu wahai Musa dengan segala hamba-hamba aku Bani Israel itu pada waktu malam. Dah lepas dia minta doa supaya Tuhan buat mai bala kepada Firaun dan orang-orang dia, Allah terus kata dekat Nabi Musa, lah macam ni Musa, bawa orang-orang yang beriman dengan hang malam ni juga keluar, tinggalkan tempat tu. Tuhan kata malam ni juga, oleh kerana hang dah minta dekat aku supaya aku turun bala dekat mereka, malam ni juga aku akan tunaikan permintaan hang. Malam ni juga bagi tahu orang-orang yang ikut hang keluar daripada kampung ni, malam ni juga. Tapi Tuhan kata innakum muttaba'un, bahawasanya kamu akan diikut, akan dikejar sekalian oleh Firaun dan kaumnya. Tapi jaga aku hawai, Tuhan kata. Hang keluar malam ni, Firaun akan ikut hang ke belakang. Tuhan abang dulu dah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita panjang lah. Bila turun ayat-ayat, turun saja perintah Allah kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun terus bagi tahu dekat orang-orang dia, pergi panggil semua sahabat-sahabat kita, malam ni kita kena tinggal tempat ni sebab bala Tuhan dah nak mai. Malam tu juga semua hang susik masa tu handphone tak ada. Lari pergi rumah kau ni abang, kau ni abang, kau ni abang, kau ni abang, sebelum menjelang subuh daripada bertolak tinggal kampung. Geng-geng Qibti, geng-geng yang keturunan Fir'aun dan sebagainya ni, apabila bangkit pagi, buat ni bangkit lambat, orang tak sembahyang subuh, bangkit lambat. Bila bangkit dah cerah dah. Cerah bukan cerah ni saja, cerah dengan orang sekali, tak ada dah puan ni mana pi. Pi tengok pintu rumah orang Bani Israel ni kosong, buka rumah ni kosong, tinggal hanya orang Qibti saja duduk di rumah masing-masing. Oh, mereka kata puak ni lari dah. Jangan lepas mereka ni. Ke lubang cacing pun kita cari. Mereka kata, jom kita hambat. Jadi, macam Tuhan abang dekat Nabi Musa tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innakum muttaba'un. Sesungguhnya kamu akan diikut oleh Firaun. Selepas mereka ni tahu, kata, Nabi Musa dan orang-orang dia dah tinggal, mereka hambat ke belakang. Jadi, macam Tuhan kata tu jadi. Mereka ni pun hambat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
watrukil bahra rahwa, dan tinggal olehmu akan laut itu terbuka, yakni apabila engkau dan sahabat engkau lepas hingga masuk oleh Fir'aun dan kaumnya. Direkahkan cerita Nabi Musa bawa orang-orang dia, bawa yang geng ni duk hambat, depa hambat pun laju, hambat pun laju. Dalam tafsir Ibnu Katsir cerita detail lagi. Bila Nabi Musa dah sampai tepi laut, pada masa tu nampak dah Fir'aun dan orang-orang dia, nampak, tengok dah boleh nampak. Maknanya tak jauh dah. Di depan ada laut, di belakang musuh punya ramai, duk hambat dengan senjata. Pengikut Nabi Musa masa tu sudah tanya Nabi Musa, dia kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul kan ni kita main ikut ni, kompas tak silap ke? Kompas tak silap tu saya tambah lah. Dia kata, betul kan ni Tuhan suruh main sini ke? Betul kan ni? Nabi Musa kata, Allah suruh macam ni. Dia kata, ni macam mana ni, depan laut, belakang musuh. Nabi Musa kata, aku tak tahu, tapi Allah suruh buat macam ni. Sudah dia berkata macam ni. Turun perintah Allah, perintah suruh Nabi Musa guna tongkat dia, pukul laut. Maka Nabi Allah Musa AS pun pedepuk pukul laut. Bila pukul saja dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka jadi lorong daripada tebing balik ni sampai tebing balik sana. Bila tengok benda jadi macam tu, Nabi Musa kata, jom, pangkat turun. Masa duk turun masuk di dalam dasar laut yang sudah terbuka tu, masa duk turun tu, Firaun dan orang dia duk nampak dah di belakang ni. Tuan-tuan, kalau cemas gambar Hindustan, yang ni lagi cemas. Pasal gambar Hindustan kita tahu dah, kok mana pun boleh terlepas. Macam ni punya jadi. Nampak dah belakang ni. Dan kata dan tak tahu, turun semua. Maka mai ayat ni pula dia kata apa? Watrukil bahra rahwa, dan tinggal olehmu akan laut itu terbuka. Biar pi laut tu terbuka, tergaduk kalut dengan laut tu. Yang ni apabila engkau dan sahabat engkau lepas, biar pi laut tu terbuka sehingga masuk oleh Firaun dan kaum dia. Hampa jalan saja, hampa lintas laut tu. Dah sampai tebing balik sana, duk tengok puak nu dah duk turun daripada tebing nu duk turun bawah dah. Innahum jundum mughraqun, kerana bahawasanya mereka itu adalah tentera yang hendak dikaramkan di dalam laut itu. Tuhan kata dekat Nabi Musa, depa ni sat lagi akan jadi ikan kalui semua. Depa ni akan dikaramkan dalam laut. Maka kalau tetap hati Musa bagi firman Allah itu, maka datang Fir'aun dan kaumnya masuk di dalam laut yang terbuka itu. Nabi Musa dia tetap dengan janji Tuhan. Tuhan suruh dia bertolak tengah malam semalam, dia ikut apa Tuhan kata. Tuhan kata bergerak menuju ke arah laut, dia turut apa Tuhan kata. Dia sampai di tepi laut, laut duk bergelora macam tu juga, belakang musuh dah main dekat, sahabat-sahabat dah cemas. Nabi Musa tetap yakin dengan janji Allah, sehinggalah Allah kata pukul laut, laut terbelah. Dia pun baru lintas. Bila lintas, Tuhan kata hang tak duk peduli, depa duk ikut hang terus sampai tebing balik sana. Biar laut duduk terbuka, jangan duk kata apa. Dia ikut apa Tuhan kata. Bila dah sampai tepi balik sana, Tuhan kata innahum jundum mughraqun, depa ni tentera yang akan dikaramkan. Dia tetap yakin dengan apa yang Tuhan kata. Yang kata Nabi itu, sami'na wa ata'na. Walaupun benda tu tak masuk akal, tapi kalau Tuhan suruh lagu tu, tentu ada kebaikannya. Dan Allah tunjuk dalam Quran, dia tunjuk benda tak masuk akal pun, kalau hampa ikut, aku tunjuk jalan keluar dekat hamba. Nampak macam nak terkandai, nampak macam dah trap dah, macam dah terperangkap dah, nampak macam nak jadi mangsa dah kepada tentera Firaun. Dah, oleh kerana Tuhan suruh, Tuhan akan selamatkan mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahum jundum mughraqun, kerana bahawasanya mereka itu tentera yang akan dikaramkan dalam laut. Maka tetap hati Musa dengan firman Tuhan itu. Maka datang Firaun dan kaumnya masuk dalam laut yang terbuka itu, ikut dari belakang, hendak tangkap Musa dan Bani Israel. Maka terkatup laut itu, karam mereka itu mati sekaliannya. Sungguh rupa-rupanya yang kita dulu kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia tak pernah mukiah janji. Dia kata selamat. Sungguh lagu Tuhan kata, puak ni elok-elok masuk daripada hak depan sekali sampai hak last sekali masuk elok-elok, dia kata. Maka habis semua depa ni mughraqun, jadi orang yang ditenggelam laut. Kam taraku min jannatin wa uyun
wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Banyaklah tinggal mereka itu, yakni kaum Firaun itu, daripada segala kebun dan segala mata air yang mengalir di dalam kebun-kebun mereka. Tuhan kata cuba tengok buat-buat tu apa jadi kat mereka, habis hilang segala-gala. Kalau tak hati busuk, niat nak pergi pelingkup Nabi Musa dan orang-orang yang ikut beriman dengan Nabi Musa, kalau tak kerana tu, hampa tak rugi semua. Kerana busuknya hati hampa nak musnahkan Musa dan orang yang ikut dia, apa jadi dengan hampa lah? Tuhan kata dalam ayat ni, kam taraku min jannatin wa uyun. Tengok berapa banyak harta yang mereka tinggal. Mereka pergi mati dalam laut, harta semua tinggal. Berapa banyak kebun dan juga mata air yang mengalir dalam kebun yang mereka tinggal. Dan berapa banyak tanam-tanaman zuruk, yakni gandum, padi dan sebagainya, yang mereka terpaksa tinggal. Dan rumah yang baik-baik, mereka terpaksa tinggal. Yang elok-elok dan juga nikmat, alat rumah dan sebagainya, dan pakaian dan kenaikan yang ada mereka itu padanya bersedap-sedap, semua mereka terpaksa tinggal. Kerja susah payah cari duit ringgit, buat rumah elok, buat perhiasan dalam rumah yang elok-elok, dan dengan kebun korma, kebun bercucuk tanam macam semua benda ada ni, segala kebesaran yang mereka besarkan selama ni, mereka tinggal pergi mati dalam laut semua sekali. Semata-mata kerana busuk hati, tak boleh tengok Nabi Musa AS. Akhirnya semua hak mereka susah payah cari, mereka terpaksa tinggal. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Seperti demikian itulah kami pesaka akan dia, yakni yang tersebut itu akan kaum yang lain, yakni Bani Israel. Tuhan kata benda hak mereka tinggal itu, kemudiannya Bani Israel ni balik pergi ke situ, mereka ambil kat mereka semua benda tu. Benda tu dah ditinggal, tak ada tuan dah. Kembali mereka itu, yakni pengikut Nabi Musa balik ke Mesir. Kemudian daripada binasa Fir'aun dan kaumnya, ambil semua benda yang ditinggalkan oleh Fir'aun dan orang-orang dia. Dapat dekat orang-orang ni semua. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin. Maka tiada menangis atas mereka itu oleh langit dan bumi. Tuan-tuan, dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata kalau mati orang yang beriman, langit dan bumi menangis. Kalau yang mati itu orang yang beriman kepada Allah, langit dan bumi menangis. Hadis Nabi kata macam tu. Tapi bila mati orang jahat macam Fir'aun dan orang-orang dia ni, langit dan bumi tidak menangis. Allah kata dalam Quran. Pasal apa? Pasal jahat mereka ni. Makhluk yang Allah bagi jadi, tak ada satu pun yang menangis atas kematian mereka ni. Begitu. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Maka tiada menangis atas kematian mereka itu oleh langit dan bumi. Dan tiada mereka itu ditakhirkan daripada binasa. Bersalahan dengan orang-orang mukmin. Diriwayatkan pada hadis, ini dia ada cerita. Diriwayatkan pada hadis bahawasanya orang mukmin yang mati, maka menangis atas mereka itu oleh tempat sembahyangnya daripada bumi, dan tempat naik amalannya daripada langit. Bumi, langit menangis bila yang mati itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita jadi orang baik bukan rugi. Biar orang tak tahu kata kita baik, tapi kita baik, Allah tahu kita baik. Kita jadi orang baik bukan rugi. Orang baik, semua orang Islam yang semayang doa kebaikan untuk dia. Semua dalam tahiyat tu kita doa tu kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Semua orang Islam yang semayang dalam tahiyat, dia akan doa minta Allah bagi selamat kepada hamba-hamba Allah yang salihin. Kalau kita berjaya jadikan diri kita orang yang salihin, kita termasuk dalam doa orang ni. Untung, bukan saja tak rugi, untung cukup banyak kalau kita berjaya orang masuk diri kita dalam kumpulan orang-orang yang salihin. Masing-masing pembaiklah semalam baca di masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Tajuk dia bab tentang ikhlas, Baharul Mazi jilid 17. Bab tentang ikhlas. Takut tuan-tuan. Dia nak cerita kata amalan manusia ni terbahagi 3. Ini amalan yang kita duk buat hari-hari ni terbahagi 3. Satu, dia kata amalan ikhlas kerana Allah. Satu. Yang tu dia kata tentu dapat pahala besar.
Yang kedua, dia kata amalan yang dibuat semata-mata riak. Yang ni tentu tak dapat pahala dan tentu akan dapat seksa. Buat tu memang niat dia daripada awal riak, nak menunjuk-nunjuk. Yang ni pahala tak ada, dosa tentu dapat. Yang ketiga, dia kata amalan yang dibuat yang bercampur. Unsur ikhlas pun ada, unsur duniawi pun ada. Lepas tu dia omel contoh. Dia omel contoh tu kita tak sedap dengar. Dia ambil contoh. Mula-mula contoh tak ubah kasar. Mula dia contoh apa? Dia kata, di antaranya dia kata orang yang pergi Mekah buat haji. Niat dia apa? Yang pertama, niat dia pasal menunaikan haji ini rukun Islam. Yang kelima, kok mana apa orang Islam kena pergi buat haji. Jadi dia pergi buat haji ni kerana Allah. Allah suruh, maka dia pergi buat. Satu. Sambil-sambil itu, dia pergi ni pasal apa? Dia kata kalau tak pergi pun, dia kata kita kaki tangan kerajaan, orang bagi cuti buat haji. Kalau kita tak pergi, rugi cuti tak pakai. Ada kerana lain. Kerana apa? Kerana sayang cuti itu kalau tak pakai. Jadi pergi tu kerana nak ambil cuti haji. Ataupun pergi kerana apa? Yang kita pergi buat haji ni kerana apa? Kerana nak lari daripada satu rintangan yang duk jadi di tempat kita. Contohnya apa? BPR nak main siasat kita. Minta pergi Mekah abang ni, bunyi kata dia nak main siasat, jom tuang pergi Mekah. Itu dia antara tu. Yang pertama tu kerana Allah lah. Tapi di samping tu pasal apa? Ni dia paduk main cek ni pun kawat, jom tuang pergi buat. Maknanya amalan yang dia buat tu bercampur. Dia kata. Dia buat main pula contoh lagi halus itu contoh yang berikut tu dia buat main. Dia kata apa? Contoh satu orang duduk semayang. Dia kata duduk semayang di masjid. Duduk semayang tu elok dah lah duduk semayang. Masuk masjid semayang sunat tahiyat masjid. Allahu Akbar semayang. Biasalah baca. Nampak ada orang main. Dan buat semayang bagi elok. Dan buat semayang bagi elok. Pasal apa dia kata ni main ni tengok sehari nampak aku semayang tak elok boleh leceh kat. Aku pula ustaz tak lagi dia duduk tengok buat semayang lebih kurang ni leceh. Lepas duduk tengok aku ni kena buat bagi elok. Ada juga dia kata jadi ibadat tu buat tadi ni kerana Allah. Sambil tu dia celah masuk juga sikit. Pasal apa ni? Pasal dia duduk tengok ni mau buat ni cantik sikit. Buat lagu buat kerut kening, buat lagu khusyuk lagu tu. Buat lagu rokok pun betul belakang elok ya. Dia pergi jadi lagu tu. Sujud pun buat lagu lama. Nak bagi kawan tu kata ambu nampak khusyuk dia semayang. Semayangnya dia kata sudah bercampur. Dia kata di antara apa? Satu kerana Allah, yang kedua dia dah main ni semua. Kemudian dia buat main pula. Dia kata apa kata ulama terhadap amalan yang macam ni? Dia kata dan berkata Imam Al-Ghazali, dia kata tentang perbuatan-perbuatan ni, kalau sekiranya amal tu buat semata-mata ikhlas kerana Allah, pahala untuk dia. Kalau dia buat semata-mata riak, dosa untuk dia. Kalau sekiranya dia buat bercampur, amalan yang bercampur tadi, Imam Al-Ghazali kata maka hendaklah ditilik, tengok dulu. Kalau sekiranya kerana Allah itu lebih besar daripada hak nak tunjuk ni, maka tidak ada pahala, tetapi tak berdosa. Tapi kalau hak nak tunjuk tu lebih besar daripada kerana Allah, dia kata tidak ada pahala, bahkan berdosa. Yang tu bila baca balik dia jadi takut. Pasal apa? Pasal kita nak kena cek balik. Nak kena cek balik kita ada buat selama ni ada tak ada unsur-unsur ni semua ada masuk. Ada tak ada? Kita manusia tu kan. Kita manusia. Ada tak ada ni benda-benda macam ni dia duduk celah masuk mai dalam hati kita sewaktu kita duduk buat ibadat. Dia duduk mai benda-benda macam ni. So dia kata apa? Istighfar pada Allah banyak-banyak. Ini dia balik pergi kepada hadis Nabi yang Nabi beristighfar tak kurang 100 kali sehari. Pasal apa? Pasal nak tangkis iblis punya kacau ni. Nabi yang maksum tu pun istighfar 100 kali tak kurang satu hari, kita lebih lagi. Bila dia main benda-benda macam ni, astagfirullahalazim, ya Allah, aku tak mahu ni semua, aku nak buat ni ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Perbetul balik. Mudah-mudahan dengan itu Allah pelihara ibadat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang-orang yang jahat ni bila mati, langit bumi tak menangis di atas kematian dia. Firman Allah, walaqad najjayna bani Israel minal azabil muhin min Fir'aun. Dan sungguh
telah kami lepas akan Bani Israel daripada azab yang hina, yakni daripada Fir'aun. Bila Nabi Musa bawa Bani Israel lintah laut selamat daripada Fir'aun, itu sebenarnya rahmat kepada Bani Israel. Allah lepas Bani Israel daripada diperhambakan oleh Fir'aun. Allah lepas mereka daripada didera oleh Fir'aun. Allah lepas mereka daripada terpengaruh dengan kufur yang dibawa oleh Fir'aun. Itu rahmat bagi Bani Israel. Dan Allah selamatkan mereka daripada kena bunuh anak laki-laki, tinggal anak perempuan, buat qadar. Dia kata Allah selamat mereka. Pasal sebelum ni Fir'aun bunuh anak laki-laki daripada kalangan Bani Israel. Begitu. Firman Allah, innahu kana 'aliyan minal musrifin. Bahawasanya Fir'aun adalah dia besar diri, sombong, takabur daripada jumlah segala orang yang berlebih-lebih pada kufur, sehingga dakwa diri dia Tuhan. Fir'aun ni cukup teruk sampai last dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang maha tinggi, hampa kena sembah aku. Itu melampau yang paling dahsyat. Firman Allah, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Dan sungguh telah kami pilih akan mereka, yakni akan Bani Israel, sedangkan ketahui kami dengan hal mereka itu. Bani Israel ni Tuhan kenal, mereka ni bukan kata baik sangat, tapi Allah pilih mereka untuk jadi umat yang baik. Allah pilih mereka jadi umat yang baik dalam keadaan Allah tahu mereka ni sebenarnya bukan baik sangat. Banyak akal. Cerita Bani Israel dengan Nabi Musa ni panjang, tuan-tuan. Baca tafsir jumpa belakang lah. Sat beriman, sat tak mau, sat beriman, sat tak mau ni. Allah ni lagu ni Musa kami bukan tak mau beriman, tapi tunjuk main bukti hak kejap sikit dekat kami. Nabi Musa pun duk fikir apa mau apa. Mereka kata buat turun main satu hidangan yang kami tak pernah jumpa atas muka bumi. Ini Bani Israel lah ni. Maka turun main al-manna dan salwa. Turun main manis-manisan dan burung, seumpama burung puyuh kecil-kecil ni. Makan, oh sedap, tak pernah jumpa lah apalah semua. Nabi Musa kata ini mai dari sisi Allah, tak ada di atas muka bumi al-manna wa salwa ini. Ini Allah bagi dekat hampa. Habis makan kenyang, Nabi Musa kata Allah macam mana nakkah hampa beriman dengan Tuhan aku dan Tuhan hampa semua? Depa kata kenyang, tak boleh buat keputusan, nak balik rehat dulu. Bani Israel macam ni punya banyak akal. Tuhan tahu mereka ni punya masalah, tapi Tuhan tetap ambil mereka untuk dijadikan umat pilihan. Dengan harapan, kot-kot mereka sedang dan mereka boleh berubah begitu. Dan atas alam zaman mereka itu terpilih ke atas jin dan manusia, mereka menjadi umat pilihan. Dan firman Allah, wa atainahum minal ayat ma fihi bala'um mubin. Dan kami datang akan mereka itu, yakni akan Bani Israel itu, daripada segala mukjizat, barang yang ada padanya nikmat yang zahir, daripada buka laut. Tuhan bagi kat mereka macam-macam. Allah buka laut, tak pernah jadi. Buka laut bagi mereka lintas selamat daripada ancaman Fir'aun. Allah buka laut itu satu nikmat. Buka laut dan turun al-manna dan salwa ni kita sebut tadi. Mereka pernah makan makanan daripada syurga, iaitu al-manna dan salwa. Firman Allah, inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula. Bahawa segala mereka, yakni kafir Mekah tu, ni cerita Nabi Muhammad balik pula, kafir Mekah tu sungguh berkata mereka itu, tiada ini mati melainkan mati kita yang mula itu sahaja. Kafir Mekah tu serupa macam Bani Israel dulu juga. Mereka kata apa dekat Nabi Muhammad? Mereka kata tersadu cerita panjang-panjang lah. Cerita dia, kita ni hidup sampai masa kita mati. Mati tutup buku, habis. Tak sah duk main abang dekat kami lepas mati masuk kubur nak jumpa muka nakir di dalam kubur-kubur nak jadi luas, nak jadi sempit, duk cerita esok tiup sangkakala semua nak pakat-pakat bangkit di padang mahsyar ni, semua tak sah cerita, kami tak mau dengar. Kami dengan fahaman kami ni hidup ni sekali saja dan mati sekali saja. Kami hidup, lepas ni kami akan mati. Bila kami mati tutup buku, tak ada cerita dah selepas mati. Nah, ini pendirian orang kafir Mekah. Wa ma nahnu bimunsyarin. Dan kata mereka itu, tiada kita dibangkit sekalian kemudian daripada mati. Mereka kata kat Nabi Muhammad, kami tak mau dengar ni cerita merepet hang ni sebab kami tak akan bangkit di hari akhirat itu. Mereka kata, fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Cabar pula, maka bawa datang oleh kamu dengan segala datuk nenek kami yang hidup. Datuk nenek kami hidup semula mereka itu, jika ada kamu itu benar sekalian, yakni pada keadaan sekalian manusia yang mati akan hidup. Dia berkata pula dekat Nabi Muhammad, kalau betul orang mati akan hidup balik, tok nek saya, tok wan saya dah mati dah, bagi mereka hidup, saya nak jumpa dia balik. Ni yang kata lah yang buruk.
Betul hang duk kata orang mati boleh hidup balik? Dia kata kat Nabi. Nabi kata betul? Okey, lah lagu ni Saya duk cakap banyak, tunjuk mai kat kami. Tuan saya mati dah, bagi dia hidup balik mai jumpa saya. Dah, Nabi Muhammad kata, aku bukan kata lah ni. Esok akhirat itu, esok apa esok? Kalau betul buat lah ni. Oh kacau, macam ni kacau. Ini yang berlaku pada zaman Nabi. Maka ini perkataan kafir-kafir Mekah dan lainnya yang engkar hidup selepas mati, iaitu jadi kafir kerana engkar Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka jadi kafir pasal mereka tak percaya benda ni. Firman Allah, ahum khairun am qaumut tubba. Adakah mereka itu, yang ni kafir Mekah tu lebih mulia di atas dunia ni, ataupun kafir kaum Raja Tubba yang telah dibinasa dengan dosa mereka itu terlebih mulia? Tuhan suruh Nabi tanya mereka, lah ni aku nak tanya hampa ni lebih mulia ke ataupun kaum Tubba dulu lebih mulia? Maka adalah Tubba itu ialah gelaran bagi Raja Yaman. Dia tahulah sejarah Raja Yaman dulu mulia, hebat dan sebagainya. Jadi hampa ni lebih mulia ke daripada puak-puak tu dulu? Beriman dengan Nabi SAW dahulu daripada beranak Nabi 900 tahun. Keturunan Raja Tubba, Raja Yaman tu, mereka hidup 900 tahun sebelum Nabi beranak mai. Tapi padri mereka dah bagi tahu dah dekat mereka, kata akan lahir satu Nabi akhir zaman. Nabi itu nama dia Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Raja Tubba, Raja Yaman ni bila dengar padri dia kata akan bangkit satu orang Nabi akhir zaman itu, nama dia Nabi Muhammad, dia dengar tu, dia tak beriman dah. Raja Tubba yang hebat ni, dia beriman dah. Begitu. Tak kala mengkhabarkan dia oleh Yahudi dengan khabaran Nabi. Apabila padri Yahudi mehabang akan bangkit seorang Nabi nama Nabi Muhammad, 900 tahun lagi dia dah beriman dah dengan Nabi Muhammad. Gelaran kepada Abu Qurab, iaitu nama dia As'ad bin Malik Kikub. Maka segala Ansar Madinah adalah keturunan daripada dia. Ni Raja Tubba ini, dia ni asal-asal dulu duduk Madinah, pindah pergi ke Yaman, pergi jadi raja di sana. Maka sebahagian daripada adik-beradik dia masih ada di Madinah. Ditinggal setengah kaumnya ketika dia qasad Madinah runtuh. Dia keluar daripada Madinah kerana ada ramalan kata Madinah ni akan jadi tak elok. Maka dia keluar daripada Madinah. Dikata orang Madinah ini tempat hijrah Nabi akhir zaman. Padahal masa tu padri dah bagi tahu dah, Madinah ni akan menjadi tempat hijrah Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Serta ditulis syair. Orang tulis lagi syair tentang cerita dia ni. Maka tinggal pada ahli Madinah berketurunan sampai kepada Abi Ayyub Al-Ansari. Di antara keturunan Raja Tubba yang masih ada di Madinah ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat yang Nabi bila hijrah sampai Madinah pergi duduk rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dia umai syair pendek di sini. Dia kata, syahidtu ala Ahmad annahu rasulun minallah bari'un nasab. Falau mudda umuri ila umrih lakuntu waziran wabna ammi. Itu syair dia. Aku saksi atas Ahmad, yang ni atas Muhammad. Ni raja ni, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia hidup 900 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bila padri dia mai habang kat dia kata akan lahir Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad, nama dia Muhammad, dia tulis satu syair. Dia kata, syahidtu ala Ahmad annahu rasulun minallah bari'un nasab. Dia kata, aku saksi bahawa Ahmad ataupun Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Tuhan yang menjadikan manusia. Maka jika falau mudda umuri ila umurih, maka jika dipanjang umur aku kepada umurnya. Dia kata, kalau aku ni Tuhan bagi panjang umur, hidup sampai zaman Nabi Muhammad hidup esok ni, lakuntu waziran wabna ammi. Jadi aku ni wazir akan anak ammi ni. Dia kata, kalau aku Tuhan takdirkan hidup sampailah masa Nabi beranak mai esok ni, sampai masa Nabi Muhammad beranak mai, dia kata aku ni akan jadi orang kanan dia. Dia kata, lakuntu waziran. Wazir ni menteri lah. Menteri ni orang kanan raja lah. Aku akan jadi orang kanan kepada Muhammad kalau sekiranya aku ditakdirkan hidup. Tak pernah tengok Nabi pun boleh beriman dengan Nabi. Apalah orang Mekah ni, Nabi duduk depan mata, mereka tak boleh nak beriman dengan Nabi. Itu maksud dia. Kemudian riwayat Ibnu Ishaq, hari mati Raja Tubba
dengan hari yang dibangkitkan Nabi jadi Rasul adalah 1000 tahun. Ada riwayat kata macam tu, beza 1000 tahun. Tiada lebih, tiada kurang. Sabda Nabi, tiada aku ketahui adakah Tubak itu Nabi ataupun dia bukan Nabi. Nabi Muhammad sendiri apabila diminta dia terang tentang Tubak ini, tentang Raja Yaman ni, sebab disebut dalam Quran, Nabi kata, aku sendiri tidak pasti adakah Tubak ini